Dalam video kali ini saya nak kongsikan progres pelaburan di RISE. So tengok video ni sampai habis, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara Daikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Hari ini saya kongsikan berkenaan dengan aplikasi RISE. So kalau anda tak tahu apa itu aplikasi RISE, anda boleh tengok video sebelum ni berkenaan dengan pelaburan online di RISE. So kita enter dulu. Aplikasi RISE dia telah buat sedikit update yang pada saya sangat bermakna lah pada sesiapa yang nak invest di RISE ni, sebab sebelum ni dia hanya boleh terima Maybank untuk linkkan ke akaun RISE, tapi sekarang dia dah boleh linkkan mana-mana bank untuk buat investment. Maksudnya kita boleh buat online banking daripada semua bank yang kat Malaysia ni untuk buat investment dekat RISE lah. Cuma sekarang ni dia punya spending account ataupun account untuk buat pembelian ataupun kad debit yang kita boleh linkkan hanya kad debit Maybank sajalah. So kalau anda belum daftar, anda boleh daftar secara percuma. Link ada di bahagian description dan anda boleh dapat bonus RM5. Kadang-kadang RM10, kadang RM5, tapi sekarang ni RM5 lah. Kalau macam ni invite friend ni, anda boleh dapat RM5. Okey, kita tengok progression saya. So sebelum ni sebenarnya saya baru je masukkan RM100 dekat RISE ni. Kita boleh tengok dia punya progression. So dia punya progression setakat ni saya rugi sebanyak 0.25 ringgit ataupun 25 sen ataupun bernilai 0.42%. So 0.42% ni ialah daripada saya punya total investment saya RM120 lah. 100 daripada investment yang saya masuk dan lagi RM20 tu daripada bonus referral lah. So boleh tengok bahagian sini. So kita tengok sini, invested by you ada 100, lepas tu referral 20, so 120. So sekarang saya punya rugi lah 25 sen lah. Sebelum ni dia ada naik sikit dalam 1% ke, lebih kurang macam tu lah, tapi sekarang dia dah turun balik. So saya nak bincangkan sikit berkenaan dengan portfolio dia. So portfolio dia, kalau tengok sini dia ada 3 je portfolio, iaitu ada, boleh go to portfolio, lepas tu ada 3 lah, iaitu ada konservatif yang terdiri daripada ASN Equity 3 Fund dan juga ASN Sarawak Fund. Lepas tu konservatif pun sama juga, ada ASN Imbang 2 Fund dan juga Aggressive Equity 3 Fund juga Sarawak Fund. Cuma dia punya beza dengan konservatif, dia punya persen lah terbalik. Kalau yang konservatif ni dia 20-80, kalau yang ni dia 80-20 lah. Ok, so yang ini boleh change to portfolio kalau anda nak change, senang kan, tukar macam tu je. Tapi saya tak sure dia berapa kerap dia boleh tukar. So kita pergi go through dia punya fund. So kat sini kata equity 3 fund 80%. So inilah sebahagian daripada dia punya fund yang dimasuk. So kita pergi website je, saya tunjukkan sikit. Equity 3 Fund dan juga ASN Sarawak. Ok, kita pergi website dia. So ni ialah ASN Sarawak Mixed Asset Conservative Fund. So kalau anda tengok sini, dia punya, anda boleh baca sini lah, link nanti saya bagi juga, ataupun anda boleh masuk dekat ASNB punya products ni, dekat bahagian bawah ni, equity 3 dan equity Sarawak ni. ok, ya, anda boleh tengok nanti bila anda tekan dia akan keluar sini lah. So bukan isu lah, maksudnya kat sini kalau anda tengok sini dia punya list of portfolio dia, anda boleh tengok sini ada Melayan Banking, Public Bank, Tenaga Nasional, CIMB, Siemens AG, RAC ni semua equity, dan juga ada bond ataupun sukuk, ada Public Islamic, ada BJSM Management, ada Bernil Restu, Melayan Banking, Government of Malaysia. So dia punya list lah, dia punya list of equities dan juga sukuk yang diinvest dalam ASN Sarawak ni lah. Isunya yang menjadi sama ada dia patuh syariah ataupun tak ialah, anda boleh tengok sini macam Melayan Banking, Public Bank, semua ni kalau anda tengok dekat equities price ni, anda tengok equity price dekat Bursa Malaysia, Melayan Banking, Public Bank ni semua dia tak patuh syariah lah. Cuma kalau anda tengok dekat bahagian sini, ok, anda boleh tengok bahagian soalan lazim ni, apakah hukum pelaburan ASB dan juga unit amanah ASNB yang lain.
So Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan bahawa haruslah, so dia boleh labur dekat ASNB, ataupun kalau kita guna apps ni, maksudnya kita diharuskan untuk melabur di RISE. Cuma pilihan anda lah, sama ada anda nak pilih RISE ataupun anda boleh pilih something yang lebih jelas sebenarnya kepatuhan syariahnya, sama ada anda boleh pilih yang lain lah. Okay, cuma kat sini saya nak beritahu lah, anda boleh tengok sini untuk tengok fatwa berkenaan dengan RISE, sama ada dia patuh syariah ataupun tak lah. Ni ASN, ASB, ni untuk equities, yang equity 3. Boleh tengok dia punya portfolio top 10 holding dia pula. Sama juga banyak bank lah, Public Bank, Malaysian Banking, Hong Leong Bank, ni semua yang in real life sebenarnya dia tak, CIMB Bank dia sebenarnya tak patuh syariah lah, dia punya equities ataupun dia punya saham ni. Tapi in satu grup Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dia dah mengharuskan lah. So itu depends pada masing-masing, sama ada nak melabur di RISE, di ASB, ASN, tu depends pada masing-masing lah. Sama ada kalau pegang pada Muzakarah tu, anda boleh invest dengan tenang lah. Just fikir bahawa anda invest tu anda ada backup lah yang menyatakan bahawa benda tu harus. Okay, tapi kalau anda ada option lain, tu depends pada anda boleh tukar ke option yang lain lah, yang lebih patuh syariah. Okay, macam ni yang dia nyatakan hanya sebahagiannya lah. Okay, anda boleh tengok projection dalam umur 45 tahun. Kalau anda buat monthly RM100, so kita boleh expect dia lebih kurang kat sini lah, lebih kurang 24,000 macam tu lah, 20,000 kat sini, 20,620,619.23, berkurang tambahan sebanyak 6,999.48, banyak agak sebenarnya ni. Okay, untuk linkkan anda punya account bank, anda pergi ke bahagian setting, my setting, lepas tu anda pergi ke bahagian funding account. So funding account ni anda boleh, kalau macam ni saya dah setkan CIMB Bank, so anda boleh change juga, ataupun anda boleh add lah. Kalau tak ada, anda boleh add, lepas tu anda boleh masukkan mana-mana bank yang ada, yang online banking anda ada lah. So spending account ni setakat ni masih sama je, anda hanya boleh gunakan Maybank je. So ini mungkin update yang akan datang mungkin dalam tahun ni jugalah, tak sure lah. Tapi dia dah bagi hint, dia kata dia akan buka kepada semua bank jugalah, kad debit untuk semua bank. Ok, itu saja update berkenaan dengan RISE ni. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tekan komen dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.